Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ini FJ ingin meneruskan akan reaksi seram kita pada malam ini. Tapi pada malam ini FJ bukanlah nak tunjuk dekat korang video dan sebagainya. Ada video tapi tu nanti FJ akan publishkan. Tapi hari ini FJ nak kongsi akan perkongsian yang dikongsikan oleh rakan kita semalam waktu FJ upload video berkaitan dengan excavator bergerak sendiri itu. Okey, perkongsian ini dikongsikan oleh Syafiq Abdul Rahman. Okey. Okey, FJ baca akan kisah yang dialami, agak dahsyat. Lepas tu kita nilai sendirilah akan kejadian yang berlaku ini. Okey. Okey. Hai FJ, saya nak kongsikan sedikit kisah saya. Saya asal Terengganu dan emak saya asal Pahang. Bulan lepas, kami planning nak balik ke kampung dan rancang bertolak selepas Isyak. Alhamdulillah, awal mula perjalanan lancar, tiada apa masalah. Sampailah dekat Jalan Tasik Chini dalam pukul 2 pagi. Lepas je daripada kami melalui jambatan apa entah. Jambatan itu taklah terlalu panjang dan taklah terlalu pendek. Tiba-tiba kereta macam kehabisan minyak. And kami semua cemas sebab tiada minyak cadangan. Minyak simpanan lah ni dan tiada stesen minyak dekat situ. Semua kelapa sawit dan hutan. Kereta mati terus. Nak start tak boleh, macam kehabisan minyak. Sedangkan 1 jam lepas kami dah isi full tank minyak. Okay. Semua yang ada dalam kereta cemas sebab takut ada perompak dan sebagainya. Memang tak ada langsung kereta melintas pada waktu itu. Dahlah line telefon pun 1 bar sahaja waktu itu. Dan kami try untuk call adik-beradik yang duduk dekat area Pahang. Tapi semuanya masuk dalam mailbox. Sehinggalah kami membuat keputusan untuk call pihak polis. Yang peliknya, nombor darurat itu dapat call dan ada orang angkat. Tetapi tak ada suara orang. Hanya dengar suara lembu yang tengah kena sembelih tu. Gru, gru. Macam tu lah kan. Bunyi lembu tengah sembelih. Okay. Telefon semua dengar macam tu. Phone saya dengan phone abang saya. Maksudnya bukan satu telefon. Maksudnya bila dia dah tak dapat tu, dia try guna telefon abang dia untuk call 999. Pun jadi bunyi macam lembu kena sebelah itu. Kami semua dah fikir macam-macam dah. Sehinggalah 1 jam kami dekat situ. So dah tak tahu dah nak buat macam mana. Last kali kami semua berpakat untuk baca surah 3 Kul berulang kali dengan kuat. Sambil cuba untuk start kereta. So tengah-tengah baca tu, kereta bergoyang. Macam ada orang tolak kiri dan kanan kereta. Kami tengok kat luar, tak nampak apa-apa. Gelap gelita. Fix kami semua dah diganggu. Mungkin difikir dia dah diganggu lah. Okay. Alhamdulillah, lepas 7 kali baca serentak, kereta hidup terus. Jarum minyak full lagi lepas kereta hidup. Dan terus sambung perjalanan. Sambil terus baca ayat Al-Quran, Alhamdulillah, kami semua selamat di tempat tujuan. Sedikit kisah saya, FJ cubalah lalu, mana nak tahu kot ada pengalaman yang sama. So pengalaman dia dahsyat daripada Syafiq Abdul Rahman ni. Dia kata gangguan lah ketika dia melalui satu jalan ni, iaitu Jalan Tasik Chini. Okey, baik, berkaitan dengan jalan ini, cuba kita tengok sekejap akan jalan tersebut kan. Apa benda yang mungkin kita tahu kat mana kejadian itu berlaku. Kita try lah tengok sekejap kat maps Jalan Tasik Chini. Okey. Okey, sekejap Jalan Tasik Chini. Disebut Jalan Tasik Chini tadi, tapi adakah memang ada nama Jalan Tasik Chini ataupun mungkin jalan yang berhampiran dengan Tasik Chini macam tu. Okey. Okey, dia buka maps ni sekarang ni, dia keluar akan Felda, Jalan Bandar Chini ada lah. Jalan Bandar Chini ada. Mungkin ini kot yang dimasukkan. Okey, dekat Felda Chini ni yang seperti korang tengok dalam skrin ni.
Okey, Jalan Felda Chini. Jalan Bandar Chini, okey. Dia cross antara Felda Chini yang ada lah. Kemudian cuba kita lihat mana Tasik Chini. Tasik Mentega. Tasik Chini University, Pusat Pendidikan Tasik Chini University kat sini. Okey. So, dia kata jalan kat ada macam jabatan. Tapi je tengok kat sini macam tak ada yang sungai besar, ada pun sungai kecil. Jadi kalau dia kata jabatan tu tak panjang sangat, tak pendek sangat, dia tak pasti adakah ini jalan dia ataupun sebenarnya ada jalan lain. Sebab kalau jalan lain tu, kalau korang tengok tu ada kampung ada kampung, bukan kawasan hutan lah. Kalau tengok daripada dia cerita tadi, macam keliling tu tak ada apa-apa, sampai dia susah lah nak minta bantuan, sampai sejam kat situ terpacak. Okey, ada kampung Lepas tu jalan tu tak pasti di mana. Okey, jalan tak pasti kat mana sebab dia banyak jalan, banyak cabang. So kalau korang rasa mana satu jalan dia, boleh bagi tahu kat FJ lah akan gangguan yang di mana dia alami itu. Okey, baik. Berbalik kepada kisah tadi yang dikatakan mengalami gangguan. Okey, FJ pun dah tak ingat dah pula cerita dia. Okey, kita tengok jenis gangguan yang dialami lah. Okey, dia kata first kali dia nak kereta mati, semua kelapa sawit dan hutan. Okey. Waktu tu dah pukul 2 pagi, kereta dia terus mati. Nak start tak boleh sebab kereta dia macam kehabisan minyak lah. Ini satu family kot. Kemudian dia rasa cemas. Dan waktu tu waktu yang gangguan yang dia rasa macam tak tahulah ini gangguan ke apa ke, waktu dia tengah telefon untuk minta bantuan lah adik-beradik yang lain, tapi tak dapat panggilan tersebut walaupun satu bar. Kemudian apabila dia call 999 guna telefon dia dengan abang dia, dia dengar bunyi pelik, bunyi grow tu kan. Okey, lepas tu dia kata dah tak tahu nak buat macam mana, sampailah dia baca 3 kul. Waktu dia baca 3 kul tu, kereta bergoncang di antara kiri dan kanan lah. Kemudian tapi dia orang tengok kat luar tak ada apa-apa, gelap gelita mungkin macam angin ke apa ke, wallahualam lah. So akhirnya baca 7 kali sampailah kereta hidup kembali dan mereka bergerak daripada kawasan tersebut. Dahsyat gangguan ini. Okey, berkaitan dengan gangguan yang macam itulah, FJ macam seperti yang korang tengok video-video FJ yang selalu kerap buat video jalan seram dan sebagainya. Alhamdulillah lah, tak adalah seperti itu dan sebagainya kan. Tapi kita tak menolak lah kalau orang kata orang kena ganggu dan diceritakan dan sebagainya kan. Sebab cerita-cerita yang disampaikan ni, yang tadi tu memang macam contoh sebagai dalam cerita tadi, dia cerita berkaitan dengan bunyi telefon yang terganggu. Okay? Ini memang FJ pernah alami gangguan. Tak tahu, kita susah nak explain kejadian-kejadian macam ni lah. Okay, di mana yang ni kisah dia waktu dia call tu bunyi pelik kan. Macam FJ ada waktu tu emergency tau, cari tempat untuk pergi rawatan lah. Sebab waktu tu memang kritikal. Kritikal tu nak cerita detail ni tak boleh sangat sebab dia bersifat peribadi lah. So waktu tu nak cari tempat perawat ni yang dikatakan boleh rawat orang sebagainya. So waktu tu memang dah buka Google tau, Google Maps, dan dia dah bagi location kat mana. Jadi bila kita orang nak pergi kat tempat tersebut kan, Maps dalam telefon ni dia jadi tunjuk ke tempat lain. Dia pergi tunjuk ke tempat lain. So waktu tu buka lah 2-3 telefon. Dalam kereta ada orang lain pun ada telefon. So buka 2-3 telefon pun menunjukkan di tempat yang lain, di tempat yang berlainan. Di antara satu sama lain tu tempat lain. Padahal dia bagi location tau. Okay, dia bagi satu location masjid. So search kat situ tapi dia pergi jalan lain. So waktu tu sebab tempat tu tak pernah pergi, jadi kita orang pun macam bela mana sebenarnya masjid ni kan. Dah jauh dah sebenarnya daripada tempat asal. Jadi waktu tu berhenti tepi jalan, tengok ada orang tau, ada orang kat luar rumah. Lepas tu minta tolong bantuan dah, tanya masjid ni kat mana sebenarnya. Sebab kita orang duk cari dari tadi tak jumpa-jumpa masjid ni kan. Sebab rumah perawat tu dekat dengan masjid. Lepas tu kan kejadian tu, orang yang kita orang tanya tu dia kata jalan ni kat belakang tadi, cik dah ke depan dah ni, anda terlepas. Lepas tu terlepas? Macam mana boleh terlepas? Sebab dalam map saya ni dia kata depan lagi, bukan terlepas kan. Betul ke ni kan? Sebab dia orang kampung situ, dia kata betul masjid tu dah terlepas. Cuba tengok dalam map tu. Lepas tu kami tunjuk dalam map tu dekat dia kan. Apa hal map ni ke depan ni kan. Lepas tu kami pun macam bela, macam tak tahu tau. Sebab kita orang nak pergi waktu tu tengah kritikal. After that
macam map masing-masing dah macam tak betul kan. Lepas tu dia buka dia punya telefon, orang yang kita orang tanya tu, dia buka dia punya telefon, dia tunjuk kat kita orang. Dia punya direction telefon dia tu pergi ke arah memang masjid yang dia cakap tu, yang dia kata ke arah belakang tu, yang kita orang dah terlepas tu. So macam padahal kita orang type masjid yang sama kot. Memang type masjid yang sama dekat Google Map, tapi result dia keluar yang berbeza. Waktu tu saya fikir macam, sebab waktu tu tengah kritikal tau, dalam kereta ada orang kena rasuk apa semua kan. So waktu tu macam, kenapa jadi macam tu? Terfikir-fikir lah. Sebab benda macam FJ guna Google Map ni kerap, tak pernah lagi lah mengalami situasi macam tu kan. So dia kata macam tadi, kalau dengar bunyi geruh-geruh tu, sebenarnya FJ pun ada pengalaman yang macam tu. Tapi nantilah FJ ceritakan yang di lainan episod, sebab ni dah panjang sangat, dah 11 minit lah. Jadi berkaitan dengan goncang. Okey, goncang kereta tu FJ tak pernah alami, tapi adalah pernah dengar cerita berkaitan dengan pengawal keselamatan lah yang dia kenal. Dia mengalami situasi yang macam tu lah. Kereta dia bergoncang. Okay. Waktu tu dia jaga malam, dia pengawal keselamatan pada waktu malam. Kemudian dia ingat bila kereta dia bergoncang tu, dia tidur dalam kereta. Waktu tu dia bangun, dia ingatkan kawan dia yang ada dekat dalam pondok pengawal keselamatan lah. So dia bangun, dia keluar kereta, dia pergilah tengok kawan dia tu, kot-kot ada kecemasan ke benda kan. Tapi dia tengok pintu tertutup apa semua. So bila dia buka pintu pengawal keselamatan tu, dia tengok dalam, dia tengok kawan dia tu tengah tidur. So waktu tu dia dengan kawan dia sajalah dia dekat kawasan tersebut. Jadi benda ni diceritakan lah, sebab dia katakan macam misteri dan sebagainya. Kalau nak kata kereta bergoncang tu, mungkin situasi dia macam tu lah. Okay, so FJ tak pernah lah alami sampai tahap dahsyat-dahsyat macam tu kan. Cumanya kalau nak kata tak percaya terus 100%, tapi cuba juga cari untuk penjelasan saintifik kejadian ini. Mungkin kereta dia betul rosak dan sebagainya. Tapi yelah, kalau kereta dia betul rosak, kenapa boleh start balik? Kebiasaannya kalau kereta rosak, kebiasaannya lah, kalau kau tak baiki apa-apa, dia memang tak boleh start pun. Melainkan kau buka boot kat depan, baiki ke apa benda ke kan, apa ni, cas bateri ke apa ke, dia akan boleh hidup balik. Tapi kalau tindakan kita tak buat apa-apa pun, okay, kereta dah rosak ni, tak boleh hidup, kita try sejam tak boleh hidup kan. Lepas tu pula kita baca 3 kul, baca surah apa semua, berdoa kepada Allah, tiba-tiba hidup balik kereta. Tu mungkin ada sedikit orang kata gangguan ke apa lah pada kejadian tersebut. Cumanya FJ cari jalan tu memang panjang jalan tadi pun. Kalau tengok yang jalan bandar sini tadi yang tak ada orang, okay, yang jalan yang utama yang lain, FJ perasan macam ada kampung, tapi FJ pun tak pernah pergi kat situ. Mungkin kalau ada kampung pun agak terpencil kot jalan-jalan dekat kawasan sekitar tersebut. So Pahang ni FJ agak sukar untuk pergi buat video kat sana, disebabkan kerana faktor jauh lah, nak jangkau ke Pahang dan sebagainya kan. So dia agak jauh, lepas tu perlukan dana yang besar dan sebagainya untuk pergi ke sana. Lepas tu ada masa yang panjang baru boleh pergi sana. Jadi belum ada kesempatan lagi lah. Tapi teringin juga pergi kat Pahang kan. Sebab Pahang ni ramai yang request, ada jalan banyak yang masih orang kata dahsyat lagi dan sebagainya lah, berbanding dengan negeri-negeri lain. So insyaAllah lah kalau ada kesempatan. Sebenarnya FJ dah lama dah tak buat video jalan seram. Okay, dah stop sekejap sebabnya ada baby kecil kan. Jadi FJ stop sekejap dia buat video konten jalan seram. Tapi video-video lama masih ada lagi yang FJ tak publish. InsyaAllah pada masa akan datang kalau ada kesempatan FJ publish lah sikit-sikit. Tapi untuk pengetahuan korang semua memang dah lama. Sebab satu, FJ sibuk satu hal, kemudian ada anak kecil yang baru dilahirkan. Jadi FJ stop sekejap hobi pergi buat video jalan seram ni. Takut nanti ianya memberi kesan lah kepada keluarga FJ sendiri. Okay, jadi video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan ada video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.